dan selamat datang ke channel Cikgu LK. Baiklah, kali ini Cikgu akan kongsikan tip untuk anda membina karangan cerita yang cemerlang. Baiklah, untuk membina karangan cerita yang cemerlang ni, pertama sekali anda kena tahu sudahlah bina cerita tu dalam bentuk perenggan dan ikutlah kepada saranan cikgu masing-masing lah. Sama ada dia ajar anda untuk buat dalam 5 perenggan atau 6 perenggan terpulang. Tapi kali ini cikgu akan kongsikan tentang bagaimana untuk kita bina satu karangan cerita yang bakal menjanjikan markah yang baiklah. Baiklah, yang pertama sekali, apabila anda melihat soalan ataupun anda membaca soalan, anda perlu tentukan tema bakal yang cerita yang anda tulis lah. Jadi yang pertama anda perlu pilih tema yang menarik sebab tema ni yang akan menentukan keseluruhan karangan cerita anda nanti. Dan tema yang anda pilih itu pastikan dia mempunyai potensi untuk menghasilkan konflik dan menarik minat pembaca ataupun guru yang menyemak karangan anda. Konflik-konflik itu yang akan buat anda dapat menulis cerita tu panjang sedikit, tidaklah terhenti. Baru perenggan kedua sudah tidak ada idea lagi untuk tulis. Jadi contohlah soalan anda terima bentuk gambar seperti ini. Anda lihat anda perlu bina satu karangan jenis cerita dan anda perlu fikirkan tema dahulu. Sama ada tema persahabatan, boleh. Tema tentang kekeluargaan pun boleh. Ataupun anda ingin pilih tema yang misteri atau cerita-cerita yang menakutkan kan. Cerita-cerita yang seram pun boleh. Satu gambar dia boleh, anda boleh tentukan tema. Pastikan tema tu yang anda minat dan anda yakin anda boleh tulis dengan baik. Itu jadi anda perlu ingat. Pertama sekali anda perlu tentukan tema cerita anda. Baik, yang kedua, selepas anda pilih tema, anda perlu kenali watak utama anda. Anda kena jelaskan watak. Jadi anda kena tahulah. Jadi watak tu contohnya latar belakang watak tersebut, sifatnya bagaimana, dan dalam cerita tu anda beritahulah dalam cerita tu contoh tadi dia tengah bermain, anda pilihlah salah satu watak utama di situ yang tengah bermain pasir, contohnya bermain pasir di tepi pantai. Anda tentukan dia ingin buat apa. Kemudian berdasarkan watak utama anda tadi tu, barulah cerita anda bergerak kan. Jadi pastikan sesuatu yang menarik lah, ada perkembangan yang menarik supaya cerita itu pembaca boleh baca berdasarkan watak cerita anda bergerak, berkembang. Seterusnya yang ketiga, selepas pilih tema dan anda kenali dengan watak anda, yang ketiga ialah anda perlu bina konflik yang kuat supaya cerita tu, kalau cerita tidak ada satu konflik, itu kurang menarik. Kurang menariklah, kena juga ada sekurang-kurangnya satu masalah yang anda cipta. Konflik tu satu masalah. Konflik yang tegang ataupun apa-apa yang menjadi halangan kepada watak utama tu. Macam mana watak tadi tu mau berkembang kalau tidak ada konflik yang berlaku, tidak ada masalah yang berlaku. Jadi konflik tadi tu yang anda buat tadi tu akan memberikan pembaca ataupun pemeriksa cerita anda akan tertanya-tanya apa lagi akan berlaku selepas itu. Jadi dia ada unsur suspense, ataupun kejutan. Seterusnya yang keempat, bina penceritaan yang menarik. Selalunya kalau peringkat sekolah menengah akan sebut naratif lah. Gunakan gaya penceritaan yang menarik dan sesuai dengan suasana cerita. Kalau anda buat tadi, anda pilih tema yang misteri, tapi gaya penceritaan anda yang tidak menampakkan misteri, itu sudah tidak sehaluan lah, jadinya macam tidak menarik.
tetap macam misteri. Tapi bila baca biasa saja kan gaya ceritanya macam tu. Okey. Kemudian pastikan anda menggambarkan cerita secara lengkap lah. Macam mana latar tempat tu, latar suasana tu, apa yang berlaku, bagi dia lengkap sedikit. Sebab itu jangan risau tentang bagaimana dengan kesalahan nanti ni. Sebab itu kadang-kadang kalau murid saya minta untuk buat sekurang-kurangnya satu perenggan, sekurang-kurangnya tolonglah 3 kan, itu paling kurang lah 3 ayat, bukannya ayat tunggal, pastikan ayat anda menarik lah, yang ayat majmuk yang menarik, panjang-panjang. Okay? Tapi kalau panjang-panjang banyak kesalahan pun kena hati-hati juga. Seterusnya yang kelima ialah anda perlu cipta kemuncak cerita yang menakjubkan. Kan tadi bermula dari cerita tu, permulaan dia macam graf. Permulaan, lepas tu watak tu ada buat something, sesuatu kan. Jadi cerita tu berkembang. Kemudian ada konflik. Lepas tu ada kemuncak cerita. Kemuncak cerita, apa yang berlaku lah, yang lepas konflik apa lagi yang berlaku. Kemuncak cerita ni adalah titik di mana ketegangan yang konflik tadi tu capai kemuncaknya. Contoh anda letak 2 konflik. Kenalah ada yang kedua itulah kan. Kalau satulah. Baik. Lepas tu pastikan kemuncak cerita anda tu dia menarik minat untuk kita baca. Dan paling penting, paling baiklah, paling baik kalau ada, anda boleh tinggalkan unsur kesan emosi pada pembaca. Kalau paling senang kalau cerita tu macam sedih. Kalau cerita tu macam dia bantu orang kan, wah rasa terharu kah contohnya lah kan. Ataupun cerita yang mencemaskan, boleh tinggalkan kesan yang mencemaskan kepada pembaca. Baik. Dan yang terakhir, lepas sudah kemuncak, anda perlu selesaikan. Dia macam ni. Graf kan, dia sudah naik, sudah tu dia kena turun. Penyelesaian yang memuaskan. Memuaskan pembaca. Pastikan semua plot tu apa yang titik-titik cerita, titik permulaan, titik perkembangan, konflik tadi, lepas tu kemuncak cerita. Plot seterusnya terus kepada penyelesaian atau akhir penutup cerita anda tu. Anda ciptalah satu penyelesaian apa yang berlaku. Pastikan ada, tidak tergantunglah cerita anda kan. Selalunya cerita akhirnya mereka hidup bahagia, begitu kan, contohlah kan, itu yang biasa. Tapi anda terangkan apa yang berlaku penutup cerita tersebut. Baiklah, itu saja daripada cikgu. Cikgu harapkan anda dapat menghasilkan karangan jenis cerita yang cemerlang. Jumpa lagi pada video yang lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.